Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak 3 Itizam. Baik, hari ini kita akan menyambung pelajaran minggu lepas. Jika minggu lepas kamu hanya belajar tentang apa itu asid, alkali dan neutral, hari ini kita akan membuat uji kaji untuk menentukan sifat bahan. Seperti yang awak tahu semua, banyak bahan di sekeliling kita, di rumah, di dapur, dan setiap bahan yang ada mempunyai sifat kimia yang tersendiri, iaitu satu, sama ada asid, alkali ataupun neutral. Okay, kali ini saya akan tunjukkan kamu tentang apa yang saya katakan tentang kertas litmus. Okay, kertas ini adalah kertas litmus, kertas litmus merah, kertas litmus biru. Okey, kalau awak semua ingat, pada minggu lepas cikgu ada bagi tahu bahawa kertas litmus adalah alat atau cara untuk menentukan sifat kimia bahan secara lebih tepat. Okey, selain menggunakan kertas litmus, kita juga boleh merasa. Okey, ciri-ciri bahan yang bersifat asid biasanya macam cikgu cakap akan berasa masam, okey, menghakis, dan yang bersifat alkali, ciri-ciri bahan yang bersifat alkali sama ada dia bersabun ataupun licin. Okey, kita akan mulakan eksperimen pada hari ini. Okey, cikgu hanya sediakan ada lebih kurang 7 bahan sahaja, iaitu kita ada cuka, kita ada lemon, sabun dan juga serbuk bikarbonat. Ini selalu mak awak guna untuk buat kek, garam dan juga minyak. Okey, cikgu nak cuba awak teka dulu. Cuba teka di antara banyak-banyak ni bahan ini, yang manakah mempunyai sifat asid? Okey, cikgu dengar ada yang jawab. Okey, tapi sekarang kita akan jalankan uji kaji untuk membuktikan sifat kimia bahan. Okey, satu, saya akan gunakan kertas sabun. Okey, sabun kita gunakan kertas litmus biru. Contoh, kita ambil kertas litmus ni, kertas litmus biru. Okay. Pastikan ketika awak nak buat ni, mesti dia dalam keadaan cecair, basah. Okey. Kita letakkan kertas litmus biru. Kita biarkan. Okey. Kemudian, kita ambil kertas litmus merah. Okey, ini kertas litmus merah. Okey, cuba lihat apa terjadi. Kertas litmus merah bertukar menjadi warna biru. Okey, kertas litmus biru tadi kita letakkan pada air sabun ni, dia tidak bertukar. Okey, kalau bahan itu menukarkan kertas litmus merah kepada biru, maksudnya bahan ini ataupun sabun sifatnya adalah alkali, dan apabila kita gunakan kertas litmus biru, dia tidak berubah. Jadi sabun adalah sifat kimianya adalah alkali. Kita dah buktikan tadi dengan gunakan kertas litmus merah bertukar menjadi biru, kertas litmus biru tidak berubah. Okey, sekarang kita tengok pula ni buah lemon. Okey, saya ambil lemon, ambil kertas litmus merah. Okey, kita perahkan air dia. Kita letak sini. Okey, yang biru ni tangan cikgu pula. Okey, kita ambil kertas litmus biru, letak pada air perahan lemon. Nampak? Dia cepat bertukar. Keasidannya sangat tinggi. Jadi kertas litmus biru, nampak ni asalnya biru, bertukar menjadi warna merah. Jadi
lemon sifatnya asid ke atau alkali? Kalau kertas limes biru kita letakkan pada satu bahan, dia bertukar menjadi merah, maka sifat kimia bagi lemon adalah asid. Dan kita masukkan kertas limes merah, tiada perubahan. Asid mesti mengubah kertas limes biru kepada merah. Atau senang ingat, asid mesti warna merah. Biasa kita dengar asid bahaya kan, macam lampu merah. Itu selalu cikgu cakap dengan anak murid. Okey, seterusnya kita ada cuka kat sini. Okey, cikgu letak cuka. Kita ambil kertas limes merah. Mana pergi air? Okey, kertas limes merah. Kita biarkan. Okey. Dah nampak. Nampak? Yang ini pula kertas limes biru. Tengok. Cepat saja kertas limes biru bertukar menjadi merah. Okey, cikgu tak nak tinggalkan semua. Nanti nampak? Ini bukti kertas limes biru bila masukkan dalam cecair yang mengandungi cuka, maka dia bertukar menjadi warna merah. Jadi apa sifat kimia bagi cuka? Kalau merah, asid ke alkali? Okey, asid. Kertas limes biru bertukar menjadi merah, maka bahan ini ataupun cuka adalah bersifat asid. Okey, di sini pula kita ada soda bikarbonat yang mak awak selalu guna untuk buat kuih. Okey, cikgu dah letakkan sini. Okey, pastikan bila kita nak buat uji kaji dia dalam keadaan cecair yang berair. Kalau dia sabun tadi cikgu dah letakkan air. Okey, letakkan kertas litmus merah. Nampak? Dia tukar terus menjadi biru. Okey. Sekarang kita masukkan kertas litmus biru. Awak rasa bertukar tak menjadi merah atau kekal biru? Nampak? Ini bezanya. Kertas limes biru tetap biru. Tadi kertas limes merah bertukar menjadi biru. Maka serbuk penaik atau soda bikarbonat mempunyai sifat kimia apa? Alkali. Alkali menukarkan kertas limes merah kepada biru, dan apabila kita masukkan kertas limes biru tiada perubahan. Okey, kita dah lakukan melakukan eksperimen menggunakan 4 bahan. Yang 2 ni adalah bersifat alkali dan 2 bersifat asid. Okey, kita tengok pula 2 bahan ini lagi. Okey. Itu minyak. Okey, saya letakkan sedikit minyak di sini. Okey, minyak. Cuba awak tengok apakah sifat kimia bagi minyak makan Okay. Saya masukkan kertas limes merah. Okey. Ada tak perubahan? Okey, tak ada. Kita tengok kertas litmus biru. Perasan tak? Kertas limes biru kekal biru, kertas limes merah kekal merah. Maksudnya apabila kita masukkan kertas limes biru dan merah pun, maka tiada perubahan. Ini menunjukkan bahawa minyak mempunyai sifat kimia neutral. Bahan yang neutral tidak menukarkan warna kertas limes biru ataupun merah. Maksudnya tiada perubahan. Okey. Kat sini cikgu ada garam. Okey. Cikgu nak ambil kertas limes biru. Dan sini cikgu ada kertas litmus merah. Boleh ke cikgu buat macam ni? Pandai. Tak boleh. Kita mesti letakkan dia dalam keadaan cecair. Okey. Maksudnya kita tambahkan sedikit air.
Okey. Dan kita mesti dalam keadaan cahaya basahkan dia. Okey, cuba lihat apa yang berlaku. Ada perubahan tak? Ada perubahan ke sama? Okey, kertas limas biru kekal biru ataupun tiada perubahan. Kalau dalam periksa jawab kertas limas biru tidak berubah atau tiada perubahan. Kertas limas merah pun tiada perubahan. Ini menunjukkan garam, sifat kimia bagi garam adalah asid, alkali atau neutral? Ya. Sifat kimia garam adalah neutral kerana dia tidak mengubah warna kertas limas biru ataupun kertas limas warna merah. Okey. Jadi kita boleh buat rumusan bahawa setiap bahan mempunyai sifat kimianya tersendiri. Okey. Yang menukarkan kertas limas merah kepada biru sifatnya adalah alkali. Yang menukarkan kertas limas biru kepada merah adalah bersifat asid. Dan bahan yang tidak mengubah warna kertas limas biru atau merah adalah bersifat alkali. Okey, macam mana kalau kita nak cuba pula pada air masak ataupun air paip ke atau air biasa? Okey, cuba kita tengok Yang terakhir. Kita masukkan. Sebelum tu teka. Cuba teka. Apa akan berlaku? Kertas limas merah. Dan sini saya ada kertas limas biru. Okey. Kalau kita biar lama pun bahawa keputusan uji kaji adalah sama. Jadi air, larutan garam dan juga minyak adalah bersifat apa? Bersifat neutral kerana tidak mengubah warna kertas limas sama ada biru ataupun merah. Okey, sekian saja pelajaran untuk hari ini. Saya harap kita akan dapat berjumpa dan akan membuat uji kaji bersama-sama. Okey, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.